berucapan, nak berucap, nak bercakap, nak berceramah, nak berkuliah, berilah sedikit jenaka. Biqadri ma yu'ti ta'am minal malih. Sekadar mana seseorang itu memasukkan garam ke dalam masakan. Boleh faham? Tak pernah masak? Pernah masak kari tak? Atau beli kedai je? Pernah masak kari tak? Pernah. Kalau kita masak kari seperiuk, banyak mana garam tak ada masuk agak-agak lah. Seperiuk juga. Kalau kita masak kari seperiuk, masuk garam pun seperiuk, apa jadi kari tu agak-agak lah. Orang tak nama kari lagi dah. Betul tak? Itu kalau masuk seperiuk. Kalau masak kari seperiuk, masuk garam 2 periuk. Itulah Syekh Yusuf Qaradawi bagi contoh. Bukan tak boleh kelakar, boleh. Tapi janganlah jadi kelakar. Okey. Sebelum itu, saya nak buat teguran sikit, minta maaf ya. Ini anak anda saya, orang muda. Ya. Tadi dia marah sebab salam dia orang tak jawab. Saya pun terfikir juga bila Ustaz Harun Hassan bagi salam orang tak jawab. Dia kata orang Singapura ni pandai punya, no? Dia tak jawab. Sebab dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi pernah sebut, qala Rasul, man bada'al kalam qabla salam fala tujibuhu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang bermaksud, barang siapa mendahulukan ucapan bagi salam kemudian, maka salamnya tak payah jawab. Bukan alamat pendek umur tak. Nabi kata kalau berucap dulu salam kemudian tak payah jawab. Habis nak buat macam mana? Nabi kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi kata assalam qabla al-kalam. Nak bercakap, nak apa, start salam dulu. Kalau itu yang tak jawab, abang pendek umur. Tapi kalau dia berucap dulu salam kemudian tak payah. Okey, habis. Soalan saya. Terima kasih kerana beri saya lipanan yang kedua. Sebab kita biasa orang tua-tua ni tuan-tuan, enjin recon pakai minyak diesel. Bila start tu, masuk gear terus berjalan, dia berasap exhaust. Tapi bila dah berjalan, dah lama berjalan, enjin dah panas, nak berhenti payah. Saudara promosi, tolong break kereta saya kalau sampai stesen. Saya takut break tak makan. Okey, soalannya persiapan untuk menyambut ketibaan Ramadan. Subhanallah. Ya. Biasanya tuan-tuan ya, kalau kita nak buka puasa ada persediaan tak? Tak bersedia apa? Sedia apa? Pergi kedai je. Cukup time belasah je. Nak buka puasa ada buat persediaan tak? Orang Singapura ni dalam kajian mengatakan tak banyak buat persediaan. Sebab pukul 6 pakai baju cari kedai. Apa persediaannya? Nak sabut raya ada persediaan tak? Apa dia? Langsir baru, kapet baru lagi, baju baru lagi. Kalau orang VIP datang kampung kita, orang VIP nak mari ni, ada persediaan tak? Apa dia? Bunga mangganya, kapet merahnya lagi. Itu persediaan. Nak sambut Ramadan, apa persediaan? Cuma saya nak tambah sikit apa yang Ustaz Syukri sebut tadi. Pasal nak sambut Ramadan, sebab Ramadan bulan kita. Saya nak bawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada orang kata, ada setengah pendapat kata hadis ini hadis dhaif. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, hadis dhaif kata ulama tidak boleh kita guna pakai untuk istidlal. Nak berhujah, nak berdalil, tak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau sekadar nak memaklumkan untuk nak beramal, boleh kata ulama. Apa hadisnya? Qala Rasul, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Itu ulama kata hadis dhaif. Tak apalah, saya bukan nak berhujah, cuma sekadar menyampaikan. Maksudnya kata Nabi, bulan Rajab itu bulan Allah. Bulan Rajab bulan
Allah. 8 Rejab bulan apa? 8 Rejab bulan apa? Kalau tak tahu alamat pendek umur. Memang sah pendek umur. 8 Rejab bulan apa? Syak jawab lah. Kalau sikit orang perempuan yang jawab je. Mana orang lelaki ni? Malu lebih daripada orang perempuan. 8 Rejab bulan Syaban. Syaban bulan aku, kata Nabi. Kalau Rejab bulan Allah, Syaban bulan aku. Dan lepas Syaban bulan apa? Kalau ini tak tahu juga, sah besok kojol. Lepas Syaban bulan apa? Ramadan bulan umatku, bulan kita. Saya nak bawa cerita sebenarnya sambut Ramadan tadi. Kenapa Nabi sebut 3 bulan ini? Kenapa Nabi sebut Rejab, Syaban, Ramadan? Sebab kata ulama, Nabi nak bagi tahu ketiga-tiga bulan ini datang beriringan. Rejab dulu, lepas itu Syaban, lepas itu Ramadan. Kalau Rejab bulan Allah, bawah Allah siapa dia? Nabi. Bawah Nabi siapa dia? Kita lah. Dan ketiga-tiga bulan ini, Rejab, Syaban, Ramadan, ada malamnya yang istimewa, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Rejab, satu malam yang istimewa, yang hebat. Malam apa? Tak tahu. Isra' dan Mi'raj berlaku pada tanggal 27 Rejab, malam Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku siang ke malam? Malam ke siang ni? Malam ya? Kok silap saya, ingat kok silap saya. Ya. Baik. Malam Isra' dan Mi'raj. Datang Syaban, ada satu malam yang istimewa. Malam apa? Malam malam nisfu. Nisfu apa makna? Nisfu apa makna? Setengah. Orang putih kata half. Malam setengah Syaban, iaitu pada tanggal 14 Syaban, malam 15. Ini dinamakan malam nisfu. Nisfu makna dia setengah. Tapi ada orang tak faham, dia sedap dengar, maka dia bagi nama anak dia Ahmad Setengah. Ahmad apa? Tak ada dah. Dia ada bagi nama anak Ahmad Setengah. Habis. Akhir sekali datang Ramadan, ada satu malam yang paling istimewa. Malam apa? Itu yang disebut oleh Ustaz Syukri tadi. Maka sebab itulah Ramadan bulan kita. Sekarang kita nak sambut bulan kita. Apa persediaannya? Kalau tengoklah hadis tadi saya baca sikit ya. Ramadan bulan Nabi, Syaban bulan Nabi. Apa Nabi buat? Diriwayat daripada Aisyah anha qalat, Aisyah pernah berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman fi syahr illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman fi syahr illa fi Sya'ban. Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud, kata Aisyah, aku tak pernah nampak, aku tak pernah lihat sepanjang aku menjadi isteri Nabi, kata Aisyah, aku tak pernah nampak yang Nabi berpuasa genap dalam satu bulan, melainkan hanya di bulan Ramadan. Yang Nabi puasa genap di bulan Ramadan. Dan aku tak pernah nampak yang Nabi berpuasa banyak dalam satu bulan, bukan genap, banyak, melainkan di bulan Syaban. Kalau begitu, kita dapat dua kesimpulan. Yang pertama, oleh kerana Syaban bulan Nabi, Nabi puasa banyak. Satu. Yang kedua, oleh kerana Syaban bulan Nabi, lepas Syaban datang Ramadan, maka sebagai persiapan di bulan Syaban, kita kena melatih diri dengan puasa banyak. Dengan berpuasa. Supaya nak membiasakan kita dengan amalan berpuasa di bulan Ramadan. Itu satu. Dan yang kedua, nak sambut Ramadan tuan-tuan, apa persediaannya? Di segi mental dan fizikal. Mental dan fizikal. Kita kena siap sedia dengan mental kita. Tak sebut tadi. Kita kena faham Ramadan bulan kita. Ramadan bulan umat. Ramadan Allah bajetkan pahala. Tu tak sebut tadi sikit tu. Ramadan Allah bajet pahala. Kata ulama, macam belanjawan lah. Kita kalau ada PN buat bajet belanjawan, petang tu orang tak bekerja, buka TV dengar, tengok bonus dapat berbulan. Maka sama juga nak datang Ramadan, Allah bajet pahala
sepadat-padat antara langit dengan bumi. Allahu Akbar. Tu Allah bajet pahala tu sepadat-padat penuh. Kalau diperlihatkan, kalau Allah buka hijab mata kita, Allahu Akbar. Tu Allah bajet pahala tu sepadat-padat, sepenuh-penuh antara langit dan bumi untuk direbut oleh orang-orang yang berpuasa. Cuba tengok Allah. Maka sebab itulah kita akan buat persediaan nak ambil pahala itu. Nak ambil pahala itu, maka kita perlu persediaan mental, kena faham betul-betul. Dan yang kedua, segi fizikal. Baik. Di segi fizikal, tuan-tuan cuba tengok ya. Saya buat kajian. Kerana saya pernah ada diberitahu, ada hanya hamba Allah, manusia Islam ni, Melayu ni, masuk ke Singapura kot. Ada orang berpuasa 3 bulan turut-turut. Ada orang puasa Rejab, Syaban dan ada pernah dengar tak? Ada buat tak? Saya dulu dia, minta maaf, saya dulu kerja saya, tugas saya penasihat agama kepada yang di Pertuan Agong. Tuan-tuan, nak nasihat agung senang tak? Ya. Selama ini yang boleh nasihat agung 2 orang saja. Yang boleh nasihat agung, boleh tegur dia 2 orang saja. Yang pertama tukang gambar, kedua tukang gunting. Tukang gambar boleh, tuanku. Kiri sikit. Tuanku, kanan sikit. Juru gambar. Yang kedua tukang gunting. Tuanku, pusing sikit. Hot tu boleh tegur dia. Yang lain, yang ketiga, Ustaz Asandin. Ustaz Syukri tak boleh. Orang beritahu saya tu, tuanku Ustaz Syukri tu, Terengganu Tok Bizan tu, memang dia orang muda, sultan yang muda, ibadat dia kuat. Orang yang kuat ibadat. Ada orang cerita pada saya yang dia puasa 3 bulan turut-turut. Ada orang cerita pada saya, Tuanku Mizan berpuasa 3 bulan turut-turut. Sebab dia jadi agung, terus saya tanya, Tuanku, betul tak? Orang kata Tuanku puasa 3 bulan turut-turut. Saya tanya direct. Oh, dia tak ada. Mana ada. Saya kalau tak ke mana-mana, saya puasa lah. Kalau ada tugas, saya tak puasa. Untuk orang pemohong je, orang ada apa. Ya? Yeah? Tapi saya dipahamkan ada orang berpuasa 3 bulan berturut-turut. Ada. Opanya saya pergi belah Kedah, tanya ada sungguh. Bila tanya tak, saya Ustaz, saya puasa 3 bulan. Masya Allah, dalam kepala saya, hebat orang tua ni. Salah tak? Salah tak salah. Tapi kalau tengok hadis tadi, yang Aisyah kata, Nabi berpuasa genap hanya di bulan Ramadan. Nabi puasa banyak hanya di bulan Syaban, Rejab. Dia tak sebut. Bila tak sebut, maknanya mungkin Nabi tak puasa atau puasa macam biasa, Isnin Khamis. Yang puasa 3 bulan turut-turut pada mana mari? Wah, katanya persiapan nak sambut Ramadan. Betul ke? Nak sambut Ramadan kena puasa 3 bulan turut-turut. Siapa suruh? Nabi tak buat. Ikut sunnah siapa? Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, salah tu tidak. Salah tu tidak. Nak puasa-puasa lah ibadat. Nak cari pahala, apa salahnya? Cuma satu kaedah yang digunakan pakai ulama-ulama fiqh. Tolong set dalam kepala. Satu kaedah yang digunakan pakai oleh ulama-ulama fiqh, iaitu jangan terlalu tamak perkara-perkara yang sunat sehingga boleh menyebab luput perkara-perkara yang wajib. Itu kaedah. Saya ulang lagi sekali. Jangan terlalu tamak perkara-perkara yang sunat sehingga boleh luput perkara yang wajib. Boleh faham? Faham dah cakap. Tapi perlu jelaskan. Puasa Rejab sebulan, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Sunat. Okey, go ahead. Masuk Syaban, dia puasa lagi sebulan, wajib ke sunat? Sunat. Go ahead. Di akhir Syaban, badan letih. Dalam badan dah kering, tak ada air. Tak ada 2 bulan puasa. Kolap. Masuk ward. Tersadar dalam ward. Masuk Ramadan, wajib ke sunat? Boleh puasa? Tu tersadar dalam ward puasa macam mana? Pasal apa masuk ward? 2 bulan puasa. Itu maknanya dia tamak yang sunat, yang wajib tak boleh buat. Itu satu kaedah, bukan puasa saja. Dalam sembahyang pun samalah. Dalam sembahyang, kita hari ni kadang-kadang untuk imam bangkit tahiyat,
Bangkit daripada sujud baca tahiyat. Tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Masih ada makmum yang sujud tak bangkit lagi. Ada pernah berlaku tak? Yang pergi sujud lama-lama tu wajib ke sunat? Ikut imam wajib ke sunat? Habis kan tamak yang sunat ni? Kenapa tamak yang sunat ini? Sama lah. Sembahyang raya penuh tak masjid? Sembahyang raya wajib ke sunat? Masjid penuh tak? Sembahyang jemaah penuh tak? Tarawih minggu pertama Ramadan wajib ke sunat? Masjid penuh tak? Sembahyang jemaah fardu wajib ke sunat? Penuh tak? Kenapa? Duk tamak yang sunat tu. Duk tamak yang sunat, tak buat yang wajib. Oi, korban nak pecah kepala, berebut nak buat habuan nak korban. Wajib ke sunat? Sampai tu imam kata, oh tahun ni korban $500 seorang. Dia bayar. $500 sebab saya nak korban. Wajib ke sunat? Zakat harta bayar tak? Zakat harta wajib ke sunat? Bayar? Jawablah. Bayar. Okey lah. Yang tak bayar tu. Itu maknanya saya bawa kaedah ini. Kita jangan tamak yang sunat, luput yang wajib. Banyaklah aku nak cakap hari ni. Maka sebab itu, persiapan segi fizikalnya, jangan tamak yang sunat. Takut-takut Ramadan tak dapat kita lakukan. Sebab persediaan kita segi mental. Mental apa dia? Kita kena faham. Sekarang kita ada forum, cakap pasal Ramadan, cakap pasal bulan kita, cakap pasal kelahiran Ramadan. Masya Allah yang datang ini, inilah orang-orang yang Allah pilih. Allah sayang tuan-tuan bapa, Allah pilih tuan-tuan datang ke sini. Tapi takkan banyak ini orang kuasa ni? Banyak ini ya? Mana lagi orangnya? Mana lagi orangnya? Inilah, tak tahu. Nak cakap pasal Ramadan. Tapi kalau buat konsert, ya Allah, tuan-tuan, dia. Kalau buat konsert pagi ke tengah hari ke tengah malam, kita tengok, ya Allah. Amal tak? Okey, tak apalah. Yang penting, persiapan mental kita kena faham. Kenapa saya beria-ria nak sambut Ramadan? Sebab saya kena faham betul-betul Ramadan bulan kita, bulan saya. Di mana Ramadan Allah sediakan pahala, ya Allah tuan-tuan. Sampai Nabi sebut sebuah hadis dengan sabda qala Rasul. Naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, kata Nabi, masuk saja Ramadan, barang siapa yang berpuasa, tiba-tiba dia tidur. Dia tidur siang hari di bulan Ramadan. Maka Nabi kata, sepanjang dia tidur, malaikat tulis dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naumus shaim ibadah. Tidur tu ibadat. Bulan lain tak ada tuan-tuan, bulan lain tidur dapat tek mata lah. Ya. Ramadan tidur ibadat. Wasum tu tasbih. Sepanjang dia diam. Tak buat berduduk, diam aja. Mata pejam celik. Dia. Sepanjang dia diam, malaikat tulis dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bayangkanlah. Ini Ramadan. Kalau tidur tu ibadat, diam tu tasbih, kata para ulama, tengah-tengah tidur mendengkur, malaikat tulis berzikir. La ilaha illallah. Kalau itu semua ada pahala, bayangkan bagaimana kalau kita beribadat. Macam mana? Kita baca Quran ke, pergi masjid i'tikaf ke, dengar ceramah ke, ikuti kuliah duha ke. Macam mana? Agak-agak lah. Ini yang kita nak sangat ni. Ini yang kita buat persediaan segi mental ni, kita faham. Ini kelebihan bulan Ramadan. Itu yang aku naknya. Maka sebab tu aku kena faham. Dan yang kedua, dari segi fizikal, jangan tamak sangat hingga 2 bulan puasa betul-betul. Kita nak sihat supaya aku dapat berpuasa dengan sihat, aku dapat beribadat dengan sihat, aku dapat berjaga malam dengan sihat. Itu persediaan kita. Ini main berde aja tak apa, yang biasa. Sebab hari ni saya nampak tuan-tuan ni, bila datang Ramadan, nak sambut Ramadan ni, tuan-tuan pernah tanya tak
diri sendiri. Ya. Saya nak tanya, tuan-tuan jangan jawab. Balik rumah nanti tanya diri sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, balik rumah nanti, sebab sekarang tak ada masa nak tanya. Balik rumah masa senyap-senyap, masa dah habis fikir semua dah siap basuh pinggan semua, dah tak ada kerja apa lagi dah. Tanya diri sendiri, wahai diri, tak berapa hari lagi Ramadan akan sampai. Tak berapa hari lagi Ramadan akan sampai. Ramadan akan datang. Apa rasa? Apa rasa? Pernah tanya tak? Tak pernah, balikkan tanya. Tanya diri sendiri, jangan tanya orang lain. Wahai diri, tak berapa hari lagi Ramadan akan sampai. Apa rasa? Saya dah buat kajian secara tak menyeluruh. Saya pernah tanya orang, saudara, ini Ramadan dekat ni macam mana? Allah. Alahai, kata dia. Datang lagi Ramadan. Baru lepas dulu, datang lagi. Rupanya ada orang dia susah, dia resah, dia gelisah bila tahu Ramadan akan sampai. Bila dengar Ramadan, alahai, datang lagi Ramadan. Baru lepas tu hari dah. Baru lepas setahun, baru lepas kata dia. Datang lagi Ramadan. Susah. Bagi dia susah sebab sampai Ramadan, masuk Ramadan, dia tak boleh lagi nak perasap lubang hidung siang-siang hari. Kalau nak perasap juga masuk tandas. Yang dia sedut bau busuk masuk juga sekali perasap. Dia berasa resah dan gelisah. Ada orang resah dan gelisah. Ada tak? Dalam ni pun ada. Ada? Tanya di sini, jangan jawab. Balik tanya diri sini. Kalau jiwa ada cakap, kata, oh alahai, datang lagi Ramadan, alahai. Itu maknanya orang teruk lah ni. Satu. Yang kedua, ada jenis manusia bila tanya umat, Ramadan makin hampir, macam mana rasa engkau? Tak ada apa. Biasa. Biasa macam mana? Macam biasa lah. Kalau Syaban boleh perasak lubang hidung siang hari, Ramadan perasak lubang hidung juga. Ada orang selambut, bagi dia tak masalah. Kalau orang Syaban dia boleh makan siang hari, Ramadan dia makan siang hari juga. Ada tak? Dalam ni tak ada lah. Tak tahu lah kok ada. Mana tahu. Ada manusia jenis itu. Dan yang ketiga, bertanya di sini, wahai diri, Ramadan semakin hampir, apa rasa kamu? Seronoknya. Dia seronok. Ada seronok. Seronok tak? Agak-agak tuan-tuan yang mana agak? A, B, C. 1, 2, 3. Yang mana agak-agak lah? Yang mana? Ya? 3. Seronok. Betul ke ni? Betul ke seronok ni? Betul? Kalau seronok, ada 2 lagi. Yang seronok 2 jenis lagi. Yang pertama dia seronok sebab dia tahu segi mental dia dah okey, aku dah faham dah. Ramadan bulan aku pahala banyak, aku dapat pahala gini-gini. Seronok. Dia kata, ya Allah, balighna Ramadan. Tu yang Nabi ajar doa tu. Ada baca tidak, tak tahulah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah hidup kami sepanjang bulan Rajab, sepanjang bulan Sya'ban. Berkatilah. Akhir sekali, wa balighna, pertemu kami dengan Ramadan. Ya Allah, bertemu dengan Ramadan. Ada baca tak? Ya ke ni? Apa ya tak? Sekarang boleh baca lagi. Balikkan baca. Allahumma. Sambung. Tak hafal lah tu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tu ke mana pergi pula tu? Tu doa lain. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab, bukan fi ma razaqtana. Dia balik bersilap baca Allah barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pertemu kami dengan Ramadan. Ya. Kita bersiap sedia, dari segi fizikal sedia, mental dah sedia. Pertemu kami dengan Ramadan, ya Allah. Sebab bila masuk Ramadan, kalau ajal saya sampai, saya kata dia nak pergi dulu. Okey, go ahead, assalamualaikum, ma'assalamah. Boleh pergi dulu, saya kemudian sikit, kata dia. Tentang saya dulu. Masuk Ramadan, rida. Kalau Allah nak ambil ajal kita di bulan Ramadan. Itu kena persediaan kita. Itu yang kita terbalik dengan Ramadan. Ya. Kalau kita diambil nyawa tengah-tengah puasa siang hari, macam mana agak-agak lah.
Macam mana? Mati tengah puasa. Atau Allah tak ambil siang, ambil malam, tengah semayang di masjid. Hebat tak? Oh, macam mak saya. Mak saya, Masya Allah. Mak saya meninggal, Allah ambil nyawa dia dalam bulan Ramadan, malam Jumaat, di surau tengah semayang. Itu mak saya, anak dia belum tahu lagi. Ya, reda tak? Allahu Akbar. Mak saya tengah semayang di surau, bukan di rumah, di surau, malam Jumaat, bulan Ramadan. Hebat tak? Berapa orang dapat macam ni? Berapa orang dapat macam ni? Jadi inilah dia katakan persediaan kita untuk sambut kedatangan bulan Ramadan. Tapi ingat, Ramadan datang ada 2 misi. Kita kena set dalam kepala kita, Ramadan datang ada 2 misi utama. Yang pertama, memberi peluang kepada kita untuk menambah sebanyak-banyak pahala. Untuk menambah sebanyak-banyak pahala. Dan yang kedua, memberi peluang kepada kita untuk membersihkan diri daripada noda dan dosa. Yang disebut dosa syukri tadi. Ya, kalau kita puasa betul-betul puasa, kau punya puasa. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min, habis dosa diampunkan. Tapi ingat, kalau 2 misi ini tak tercapai. Ya, cuma yang tadi nak ulang balik sikit dulu. Siapa yang seronok sambut Ramadan? 2 jenis. Yang pertama sebab dia seronok, dia tahu kelebihan bulan Ramadan. Ada jenis lagi ni. Ni yang paling seronok ni. Siapa dia? Orang dapat lesen menjajah kedai di bazar Ramadan. Oh, ni yang seronok. Dapat lesen menjajah di bazar Ramadan. Kalau boleh biar sepanjang tahun Ramadan katanya. Dia sebab dapat menjual setiap malam, setiap hari di bazar. Ada tak yang dapat lesen menjajah ni? Tak ada. Bagus, terima kasih. Ya. Kita bukan tambak keduniaan, bukan dapat untung dunia. Rakan saya ada seorang di Pahang, tuan-tuan nelayan. Saya selutlah dengan dia. Ya, saya selut dengan dia. Kerja di nelayan. Dia kata, Ustaz, saya setiap tahun lagi seminggu Ramadan saya break, saya tak ke laut. Orang lain ke laut. Ramadan banyak tangkapan hasil, tapi dia, Ustaz, lagi seminggu Ramadan saya break. Bot saya naik ke darat, pekerja saya, awak saya balik masuk kampung masing-masing. Saya tak ke laut bulan Ramadan. Sebab apa? Saya nak ibadat. Saya selut dengan dia. Tapi yang seronok tadi itu fahamlah. Okey ya, baik. Warning daripada Jibril. Bila datang Ramadan, pernah diriwayatkan satu masa Nabi nak naik tangga mimbar, tak disebut pula untuk apa, khutbah ke, wallahu alam, cuba dia kata masa Nabi naik mimbar, masa Nabi pijak tangga pertama, Nabi kata amin. Dia naik lagi tangga kedua, dia kata amin. Dia pijak tangga ketiga, dia kata amin. Sahabat-sahabat dengar. Habis selesai semua, ada riwayat mengatakan Salman Al-Farisi bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, masa Rasulullah naik mimbar tadi, kami dengar 3 kali Nabi sebut amin. Kenapa? Tiba-tiba kata amin. Pasal apa? Amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Maknanya naik tangga mimbar kenapa kata amin ke? Oh tak. Nabi kata, semasa aku pijak tangga pertama tadi, Jibril datang kepada aku. Kamu tak nampak, aku nampak. Jibril datang kepada aku dan Jibril berkata, Jibril yang kata, ya Muhammad, syaqiya abdun man adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Allahu Akbar. Maksud dia, ya Muhammad, celaka bagi mana-mana hamba, syaqiya abdun, celaka bagi seorang hamba, man adraka Ramadan, siapa yang sempat bertemu Ramadan, bertemu dengan Ramadan, masuk Ramadan, fansalakha minhu, sampai habis Ramadan, masuk 1 Syawal, walam yughfar lahu, sikit pun dosa tak terampun. Celaka manusia ini. Allahu Akbar. Ada tak agak-agak lah? Ada tak? Dialah, dia duduk sibuk di bazar tu buat apa? Pagi petang dia kerja menjual je. Siang-siang di bazar, malam-malam boleh ditepung. Betul tak? Apa dibuatnya? Inilah, tak mustahil manusia ini. Tu yang Jibril kata celaka tu. Celaka seorang hamba bertemu Ramadan, sampai habis Ramadan, sikit pun dosa tak terampun, pahala tak bertambah. Ada berlaku tak? Celaka. Tuan-tuan jangan masuk dulu hari ini.
Dan yang kedua, Nabi kata amin. Naik yang kedua, Jibril kata lagi, ya Muhammad, syaqiyya abdun man adraka walidahu walam yadkhulahul jannah. Celaka bagi mana-mana hamba yang masih ada mak dan ayah. Jaga sikit. Ni, siapa yang ada mak ayah ni? Celaka orang-orang yang masih ada mak ayah tapi dia tak tahu nak menjadikan mak ayah dia untuk dia masuk syurga. Maknanya tak tahu dia berbakti kepada mak ayah. Ada berlaku tak? Kalau ada celaka manusia ni, sial manusia ini. Nabi kata amin. Naik tengok yang ketiga, Jibril kata lagi, syaqiyya abdun man dzukirta indahu falam yusalli alaik.